Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin warzuqna al-hikmata wal 'aqla wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala kulla huznin idza syi'ta sahla. Allahumma tamim lana nurana wa tamim lana bikulli khair ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin, tetamu dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita sentiasa melafaz dan menyatakan keseronokan dan keredaan ataupun kepuasan kita kerana kita diberi peluang dan ruang yang cukup untuk kita berada bersama dengan agama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk kebaikan, untuk kebahagiaan agama Islam ataupun agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu untuk membawa manusia kepada kebaikan, untuk menunjuk manusia agar manusia mendapat satu perkara yang disebut dengan taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan taqwa ini merupakan salah satu matlamat utama ataupun disebut sebagai tujuan yang tertinggi di dalam penciptaan dan kejadian manusia. Sebab itu, jika tuan-tuan lihat di dalam Al-Quran, banyak ayat yang Allah sebut, saya rasa lebih daripada 100 ayat ataupun 100 tempat Allah Subhanahu wa taala bicara mengenai taqwa. Taqwa yang saya selalu sebut ataupun kita nyatakan bahawa satu perkara yang Allah sendiri nyatakan di dalam Al-Quran. Allah sebut di awal Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara khusus, bukan sahaja ia membawa ataupun ia memberi kemuliaan ataupun kita panggil mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Al-Quran memberi kemuliaan yang banyak kepada umat manusia. Al-Quran memberi kemuliaan kepada sesiapa yang membacanya. Orang yang baca Quran akan memperolehi kemuliaan-kemuliaan yang tak terhingga. Orang yang belajar Quran juga mendapat kemuliaan di sisi Allah. Demikian juga mereka yang menghafaz ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sama ada secara menyeluruh ataupun sebahagian daripada ayatnya dihafaz dan dijadikan sebagai bacaan, jadikan sebagai amalan rutin harian mereka, maka ia diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, tetamu di rumah Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka minda kita. Kita lapangkan dada kita dan kita sucikan sanubari kita, dan kita pandu dan kita dorong diri kita ataupun yang kita panggil nafsu kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, sama ada dekat diri dengan kita mempelajari mengenai Al-Quran. Kita membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kita sama-sama meneliti ataupun kita sama-sama mengambil pengajaran iktibar daripada pesanan dan peringatan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dan kemuliaan sama ada di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Nah, tuan-tuan lihat secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, mana sebaik-baik perkara yang terbaik dari kalangan kita, iaitu kata Nabi, man ta'allama al-Quran, seseorang ataupun dari kalangan tuan-tuan yang belajar tentang Quran. Tak belajar baca, belajar faham, belajar untuk tahu dan sebagainya. Yang kedua, Nabi sebut dalam banyak hadis mengenai sesiapa yang membaca Al-Quran mengenai ayat-ayat ataupun surah-surah tertentu. Nabi sebut ayat tertentu seperti ayat kursi. Nabi kata sesiapa man qara'a ayatul kursi fi kulli duburi salah. Sesiapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, maka Nabi kata laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kalangan kita, siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang fardu, maka Nabi kata tidak ada di antara dia, di antara kita, di antara tuan-tuan dengan syurga kecuali mati. Maknanya mati je syurga. Siapa? Orang yang baca ayat kursi selepas tiap kali sembahyang, lepas solat. Ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang baca surah Al-Mulk, kan contoh. Sesiapa baca surah Waqiah, sesiapa baca surah-surah tertentu, maka diberi ganjaran-ganjaran tertentu. Ini kemuliaan. Siapa? Sesiapa dari kalangan kita yang dekat diri dengan Quran. Nabi kata sesiapa yang baca surah Al-Mulk sebelum dia tidur setiap malam, hindar daripada siksa kubur. Siapa yang baca surah Waqiah, hindar daripada si miskin ataupun kepapaan. Siapa yang baca tiga ayat daripada akhir surah Baqarah, maka Allah selamatkan dia kalau dia baca di waktu malam, maka daripada malam sampai ke pagi Allah jaga dia. Dia baca di waktu pagi, di waktu siang, Allah jaga siang sampai malam. Itulah nak sebutnya siapa dari kalangan kita ataupun dari kalangan tuan-tuan yang membaca Al-Quran, tuan-tuan. Tapi begitulah kita manusia ni, tuan-tuan. Sebutlah orang kata gajah rimau pun, tak, orang Melayu kita ni
lebih baca Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang utamanya baca handphone sudahlah. Apa faedah dia? Wallahu a'lam. Kan? Lepas sembahyang, Assalamualaikum, nak wirid tak sempat dah. Buka ambil handphone, baca dulu, takut ada kawan pesan, mesej dan sebagainya. Apa kelebihannya? Tak ada. Kelebihan mana pun. Tapi begitulah. Manusia, kita manusia ni, sebab itulah jika Nabi sebut ataupun jika ulama sebut manusia, kita manusia, tak kira siapa. Ya, saya manusia, tuan-tuan, kita semua ni manusia. Jadi manusia ni dia leka. Tak, dia leka. Dia rasa seronok dengan benda-benda yang meleka dan tak ada apa-apa. Banyak daripada manusia, an-nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nas maghbunun. Manusia leka Nabi sebut. Manusia maghbun, ditutup matanya. Mata dia kena tutup. Maghbun. Seolah-olah kita ni buta. Kita ni tak nampak. Kita ni sama, kabur. Tak. Antaranya, Nabi kata kita ni leka dengan kesihatan. Masa sihat leka, tuan-tuan, bila sakit terlantar ke hospital, barulah nak pegang buah tasbih. Baru nak sebut Allah. Allah. Baru nak ingat Tuhan. Masa segar ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak suruh baca Quran, nak ingat Allah, payah tuan-tuan. Siapa kita? Tak, kita semua. Begitu. Tak, dia terlantar dah tenganggung duduk dengan wayar penuh kat badan. Baru nak fikir Allah, matilah. Nak ingat, baru nak ingat. Begitu. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, an-nasu niyam, kita manusia ni seperti orang tidur. Orang tidur dia mimpi ya. Tidur ada apa? Mimpi ya. Mimpi pergi istana, mimpi benda baik, tak apalah. Mimpi menakutkan. Takutlah dia. Bangun daripada tidur, setelah tidur berpeluh-peluh. Kenapa? Mimpi kena kejar kat hantu, kena kejar harimau. Takut mimpi. Tak. Ni kita pun tu seolah-olah kita sedang bermimpi saja. Wa iza qama, bila bangun daripada tidur baru dah sedar, oh mati dah. Tak, wa iza matu intabahu, bila mati baru sedar, Allah mati dah. Tadi mimpi macam-macam, mimpi jadi raja. Oh, mimpi jadi raja seronok tuan-tuan. Tak. Mana kita tidur, kita hidup dunia ni begitu. Seolah-olah kita bermimpi, kita ni raja, kita orang kaya, kita jutawan. Tak ada orang miskin belaka mimpi ni. Tak, mimpi hak miskin tu bangun peluh habis. Jadi gitulah hidup kita ni tuan-tuan. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut ni sebab kita dah 2-3 hari lagi nak masuk bulan Ramadan. Tak, lebih-lebih lagi lah Nabi sebut. Tak, Nabi sebut hak baik tak apa tuan-tuan. Nabi sebut celaka. Tak, Nabi sebut celakanya manusia ni. Kenapa? Datang bulan Ramadan pun tak sedar lagi. Bulan Ramadan pun buat tak tahu juga. Orang sembahyang tarawih, dia dak, orang baca Quran, orang tadarus, semua dak belaka dia. Jadi Nabi kata, wailun liman adraka Ramadan. Celaka. Celaka Nabi sebut. Wail ni celaka. Allahu Akbar. Ada orang kita kata, weh, celaka. Oh, marah kita. Tapi Nabi kata celaka tuan-tuan. Siapa? Nabi tak sebut. Nabi tidak kata orang Syekh 50, orang Shah Alam, orang Selangor, orang mana, tak. Nabi kata celakanya seseorang adraka Ramadan. Dia sempat dengan Ramadan tapi tak dapat apa sekali. Sembahyang tarawih dak, sembahyang witir, jemaah, pahala tak ada apa, sama je bagi mereka. Sebahagian daripada manusia, Ramadan ke, Syawal ke, Zulqaidah ke, bulan apa sekalipun, siang malam, pagi petang sama je. Tak ada beza. Jadi Nabi kata orang yang tak ada beza bila datang benda ni, ini orang yang celaka. Maknanya orang ni tidak baik macam ni. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu disebut oleh ulama ataupun disebut oleh satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai seorang mengenai kata-kata pesanan daripada Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi sebut, Nabi kata Nabi Isa dulu pesan dah kepada umat dia. Pesan apa? Dia kata bila kamu hidup dalam kehidupan dunia ni, ada 3 perkara yang kita kena tahu. Perkara yang pertama dia kata salasatu umur, al-umuru salasah. Dia kata urusan hidup ni dia ada 3.
Urusan yang pertama, perkara pertama, tabayyana rusyduhu fattabi'hu. Qad tabayyana laka rusyduh. Benda hak jelas, benda hak nyata, benda hak dah terang, tabayyun, nyata jelas dah depan mata kita, bendanya rusydun, bendanya elok, bendanya baik, bendanya molek. Tak, tapi gitulah manusia ni tuan-tuan. Cantik macam mana, elok macam mana pun, kalau dia kata dak. Tak, kita kata sembahyang ni, siapa hak buat sembahyang? Nabi ke? Tak. Allah Subhanahu wa taala bagi sembahyang ni kepada Nabi bukan melalui Jibril sebagaimana benda lain. Puasa tu ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sembahyang Nabi pergi jumpa Allah sendiri, naik ke langit, tak, sehingga dibakit bokar, belawak, tipu kata orang kafir Muhammad bohong. Mana boleh mu ni daripada Mekah sampai ke Madinah, pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestin, naik atas langit pula tu, turun tak sempat subuh, tak sampai 4-5 jam. Nipu lah. Tak. Lama tu. Mana ada. Kita kalau kata, saya sadi, jalan kaki sampai Johor Bahru, balik pagi sebelum subuh sampai ada sini, jam 20. Kata abang ni, demam kau, tak makan ubat ke tadi? Tak. Abang ni kan tak makan ubat ke tadi? Tak. Tak, bila Allah kehendaki sesuatu, dia berlaku. Nah, jadi Nabi SAW pergi ambil solat tu sendiri, tak melalui Jibril alaihissalam. Walaupun begitu, ada sebahagian manusia tak solat juga, mengaku Islam. Agama tanya, agama apa? Islam. Mengaku beriman? Ya, saya beriman. Apa maknamu beriman? Sembahyang tak, puasa pun tidak, baca Quran jauh sama sekali. Atau nak belajar tentang ilmu-ilmu agama, jauh sama sekali. Sembahyang pun tidak. Nah, mana mungkin orang yang tak sembahyang dia rajin belajar agama, dia rajin baca Quran? Tak mungkin berlaku. Walaupun mungkin ada, tapi tidak mungkin. Di muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sebut ni bukan nak sebut pesan pada tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri. Ada 2-3 hari lagi jika kita diberi umur panjang, sempat berada di Ramadan, dan jadilah kita di bulan Ramadan dengan perkara yang kita doa. Tak, daripada bulan Rejab hari itu, masuk je 1 Rejab, imam kita dah baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ni amin ya Allah. Tapi ada sebahagian daripada jiran kita, mungkin sebahagian daripada sahabat kita, sebahagian daripada saudara mara kita ataupun kawan-kawan kita meninggal dunia sebelum sempat Ramadan, kan? Mungkin ada sebahagian tak meninggal dunia tapi terlantar di hospital. Saya ada 3-4 orang dapat mesej daripada grup, daripada Allah Akbar. Ni 2-3 hari lagi ada yang terlentar kawaya, duduk ICU, duduk kecemasan. Allahumma. Adakah mereka ni tidak mahu Ramadan? Tak mahu. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita muliakan diri kita dengan kemuliaan. Jika kita sebut tadi, orang yang bersama dengan Quran, insya-Allah dia mulia. Tidak ada mereka yang bersama dengan Al-Quran diberi kehinaan. Sehingga dinyatakan oleh ulama, malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW, Allah tak ambil malaikat lain, Allah pilih malaikat Jibril. Kerana malaikat Jibril merupakan malaikat yang paling mulia di antara malaikat. Malaikat yang sampai bawa Al-Quran, malaikat yang paling mulia sekali. Kenapa Allah tak pilih malaikat lain? Ada malaikat 10 yang wajib kita percaya tu, 10 yang kita kena tahu. Kenapa Allah tak pilih malaikat lain? Kerana dikatakan di antara malaikat, Jibril yang paling mulia. Adakah malaikat lain tidak mulia? Nak kata malaikat dia tak buat dosa, mulia belaka malaikat ni. Malaikat yang jaga neraka sekalipun dia mulia, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka ni dihuni, dijaga, dikawal. Alaiha malaikatun. Bukan satu malaikah ni, dia plural, kata jamak, tuan-tuan. Kalau satu malaikat dia panggil malakun.
Sebagaimana disebut dalam cerita Nabi Yusuf. Nah, bila Nabi Yusuf keluar, perempuan-perempuan istana tu diberi pisau sehingga terpotong tangan, sehingga mereka kata ma hadza basyarun illa malakun karim. Dia tak kata hadza malaikatun. Nabi Yusuf seorang dia kata hadza malakun. Jadi singular, tak satu dipanggil malakun. Bila jamak kataan tu banyak ataupun benda tu banyak dipanggil malaikatun. Tak. Jadi malaikat ni ramai, bukan seorang tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut neraka ke syurga, ada malaikat banyak duk jaga dia, ramai malaikat jaga dia. Alaiha malaikatun ghilazun, ghilazun jenis tak senyum, jenis kerah dia ni. Ghilazun shidadun, dia ni jenis syadid, jenis tegah. Tak. Malaikat yang jaga neraka tu, la ya'sunallah, mereka tidak derhaka kepada Allah. Mana mereka ni taat kepada Allah. Tak, malaikat ni tidak macam kita mengaku beriman tapi tak tahulah iman tu apa benda. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, di sempena kita nak dekat Ramadan ini, marilah mengambil peluang untuk kita niat betul-betul. Pertama sekali saya nak sebut pada tuan-tuan, betulkan niat. Betulkan niat kita. Niat kita ni bukan kata niat sembahyang je. Kalau tuan-tuan tanya saya, semua perkara tuan-tuan Islam ni berkena niat. Kenapa tuan-tuan Islam? Bukan kata niat saja aku sembahyang. Tuan-tuan niat, kena niat biar betul. Tuan-tuan beragama Islam kenapa? Niat biar betul. Kenapa kita beriman kepada Allah? Kalau niat sekadar ada hayuh aku iman, orang beriman, aku beriman, ikut. Tak. Kita beriman kepada Allah. Inilah matlamat utama Allah cipta manusia. Tak. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cipta jin, Allah cipta manusia bukan nak suruh jadi menteri besar, nak suruh jadi Perdana Menteri, tak. Tapi Allah kata, tapi bukan kata tak boleh nak jadi apa kat dunia, silalah. Tapi kena jadi menteri besar, jadi Perdana Menteri, jadi wakil rakyat yang beriman kepada Allah. Bukan yang menipu, bukan yang bohong, bukan yang buat benda mungkar, tak. Allah kata dia cipta manusia untuk jadi hamba Allah, untuk beriman kepada Allah. Tak kira lah kat dunia ni kita jawatan apa. Bukan kata jawatan tu menyebabkan kita tidak beriman kepada Allah, tidak. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niat kena betul. Bukan saja sebut nak masuk bulan Ramadan, kita niat salat, kita niat puasa, kita niat kita sedekah, kita beriman juga kena niat betul. Lepas tu Nabi sebut likulli imri'in ma nawa. Nah, tuan-tuan faham tak Nabi kata apa? Nabi kata likulli, kul bagi setiap imrun, bagi setiap manusia, bagi setiap orang, manawa, apa hak dia niat. Jadi tuan-tuan niat apa? Tuan-tuan beragama Islam ni niat apa? Tuan-tuan beriman niat apa? Ni kena betul niat kita, tuan-tuan. Kalau tak betul niat ni, sembahyang pun tak jadi apa. Saya ni beriman kepada Allah, tak ada niat apa-apa. Tak. Niat sebagai hamba. Inilah perintah Allah. Beriman ini perintah Allah. Untuk jadi hamba kepada Allah. Beragama Islam ini juga perintah Allah. Kena niat. Tak, bukan kata sembahyang je kena niat. Bukan kata bila beriman ikut orang je. Bukan kata beragama Islam ikut orang tau. Kena ada niat. Matlamat tu betul. Tak. Sebab tu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kena niat. Beriman ni perbuatan ke apa? Beriman ni perbuatan ke apa? Kau dia panggil apa? Beriman ni dia panggil kata apa? Kata kerja kau, kata sendi kau, kata apa? Kau kata apa? Kena beriman. Beriman kepada Allah juga niat, kena niat. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Bila niat betul, insya-Allah kita kena fokus, tumpu. Sebab tu Nabi kata innama, fokus benda hak kita nak buat tu kena fokus. Tumpu baru jadi. Kita sembahyang kalau tak fokus, Allahu Akbar, tak fokus, melilau, merata, tak ada fokus, tak ada. Tu nak kepada fokus, ada mata tumpu kita. Begitu juga kita beriman, demikian juga kita solat, demikian juga kita buat amal, kita baca Quran, biar ada tumpu, ada fokus. Matlamat kita betul, niat kita dah betul, fokus, tumpu betul, dan kita melakukan perkara-perkara tersebut dengan betul. Sembahyang betul, bagaimana baca Quran dalam sembahyang.
baca Fatihah, mengangkat takbir, berdiri, rokok, sujud, iktidal, semua buat dengan betul, insya-Allah dia ada ganjaran, dia ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang saya sebut tadi, Nabi Isa pesan. Nabi kata urusan hidup dunia ni ada 3. Pertama, benar hak jelas. Benar yang jelas, perkaranya baik, perkaranya elok. Di tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba kepada Allah. Taat kepada perintah yang Allah suruh. Taat ataupun ikut apa yang Allah sebut. Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana? Puasa bagaimana? Sebagaimana saya nak sebut juga pada tuan-tuan sahabat-sahabat semua. Puasa ni semua tahu. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, puasa ni adakah sekadar tak makan tak minum? Itu puasa? Kalau tak makan tak minum, saya minta maaf, saya rasa lembu boleh tak makan tak minum. Kenapa Allah tak suruh lembu? Nah, kalau kita tak makan tak minum je puasa, lebih kurang lembu, kambing boleh tak puasa, makan tak makan minum. Ke tak boleh? Boleh. Tapi apakah Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintah puasa itu kepada kita manusia? Sudah tentu ada benda lain selain daripada tidak membicarakan tentang soal dan makan dan minum. Kalau sekiranya sekadar puasa itu dengan tidak makan dan tidak minum, maka sudah tentu benda lain semua boleh. Tak? Pokok kayu masa yang tidak ada. Tak, kita kata pokok-pokok di negara Arab tak ada hujan. Tak ada air, dia nak makannya dia dengan apa benda? Pokok kayu dia ada cahaya matahari, dia ada kena ada air baru dia boleh buat makanan dia, kan? Dia panggil fotosintesis tu, kan? Matahari dia, pokok kayu ni dia buat makanan dia sendiri. Dia kira dia sendiri, buat makanan dia, maka dia proses benda yang daripada air, daripada apa yang dia seduh, daripada cahaya matahari, baru dia makanan dia, kemudian dia keluarkan kepada kita yang dipanggil dengan nama oksigen. Nah, itu pokok kayu. Dia tak ada air. Ambil air mana? Puasa lah dia. Nah, dia pokok kayu pun puasa, kita puasa, lebih kurang dengan pokok kayu pun. Nah, lebih kurang kalau bahasa kesat lagi, lebih kurang dengan lembu lah puasa macam tu. Jadi apakah matlamat utama puasa kita orang Islam, tuan-tuan? Apakah matlamat ataupun tuju utama berpuasanya manusia? Nah, jadi sekiranya kita sebut puasa tu dengan meninggalkan makan dan minum, kenapa Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Berapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu, dia tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapatnya ialah lapar dan dahaga. Kan? Nabi ada sebut itu, pernah dengar tak? Banyak kali dah tazkirah Ramadan tiap-tiap tahun. Sebulan pula bukan kata 30 kali, malam saja 30, subuh lagi, Jumaat lagi, dekat 40 kali tazkirah. Tak cerdik juga, jadi lembu lah. Nah, mengaji 40 kali sebulan tak pandai-pandai juga, bodoh juga. Nak tak cerdik juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik jadi lembu. Puasa tak makan pun tak ada. Di kita, sebab itu kata dengan para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut ayat puasa, Allah sebut la'allakum tattaqun. Itu benda besar. Nah, jadi tadi saya sebut juga kepada tuan-tuan. Antara tujuan Allah turunkan agama, antara tujuan Allah turunkan Al-Quran, bukan nak suruh manusia jadi kebal apa, tidak. Tapi Allah sebut zalikal kitab la raiba fih. Quran yang tidak perlu kamu ragu, dia akan menunjuk kepada kita hudan. Dia tunjuk kita jalan muttaqin, jalan yang mulia. Jalan mulia. Allah sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah. Allah tidak kata manusia mulia ni bila dia jadi raja. Allah tidak sebut manusia yang mulia ni bila dia jadi orang kaya, jutawan. Allah tidak sebut bila dia manusia ni jadi ustaz, tok guru, dia mulia. Tak. Allah tidak sebut Nabi atau Rasul itu sebagai satu kemuliaan. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah sebut ya ayuhan Nabi? Tak banyak, sikit. Ada beberapa sahaja. Tapi Allah sebut Nabi ataupun Allah sebut baginda Rasulullah dengan sifat takwa dia, dengan sifat sabar dia, dengan kemuliaan-kemuliaan
yang ada pada jati diri sebagai seorang Nabi ataupun sebagai seorang Rasul. Jadi kalau kita di bulan Ramadan tidak mampu dengan 30 hari, tak sempat untuk membina dan menjana atau bentuk diri kita sebagai salah seorang insan, sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mempunyai ciri-ciri sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka rugi saja berada di Ramadan. Nabi sebut wail man adraka Ramadan. Celaka, mana rugi yang berada di Ramadan, sempat berada Ramadan, lam yudrak syai'ah, kata ulama. Dia tak dapat sesuatu daripada Ramadan. Yang Nabi sebut man adraka wail man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka ataupun rugi seseorang yang berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut keampunan di situ ialah satu kemuliaan di sisi Allah. Ataupun setengah sebut tidak diberi keampunan, maksudnya dia tidak mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika bulan Ramadan ini disebut dengan bulan mengajar manusia sabar, dengan 30 hari dia tak reti pun nak sabar. Jika bulan Ramadan itu disebut sebulan rahmat, dia merupakan bulan satu mengajar manusia bagaimana kasih dan sayang. Maka jika Ramadan kita tidak ada pun rasa kasih sayang sesama manusia. Jika Ramadan itu disebut dengan bulan rahmat, bulan yang memberi kemurahan, kita tidak ada rasa murah pada diri kita. Bahkan kita rasa mahal belaka. Semua benda mahal. Tak. Duit kita mahal. Nak bagi, maksudnya duit harta kita semua mahal. Payah nak dapat, nak bagi. Tak. Jika bulan Ramadan itu disebut dengan bulan bulan persamaan. Bulan di mana semua manusia sama. Tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira gemuk, tak kira kurus, semua kena puasa belaka. Ada beza tak puasa? Tak. Bukan kata yang gemuk puasa daripada subuh sampai maghrib, yang kurus puasa daripada zuhur sampai asar 2 jam. Tak. Sebab apa? Bagi longgar ya, sebab dia kurus dah. Hak gemuk kena puasa lama sikit, sebab dia gemuk bagi kurus. Ada? Tak ada. Tak. Yang kurus, yang gemuk, yang besar, yang kecil, yang kaya, yang miskin, semua puasa sama. Tak, ada yang gemuk puasa lama sikit sebab dia gemuk. Tak, macam orang main training ni, yang ni lemah kena bagi dia training lama sikit. Bagi cepat nak suruh dia kurus. Tak ada. Sama sahaja, tidak ada perbezaan. Yang disebut oleh Nabi SAW syahrul mutawasiyah. Nabi sebut bulan Ramadan, bulan yang mengajar kita manusia bahawa tidak ada beza. Tidak ada beza. Tidak ada erti raja dengan rakyat. Tak, sama je. Walaupun dia sebut dia raja, kalau dia melakukan perkara dosa di bulan Ramadan, dia kena bayar kifarat. Sama dengan orang miskin. Tak? Jadi bulan Ramadan, kata dengan Nabi, kata dengan ulama, bulan di mana Allah datangkan kepada kita dengan beberapa kemuliaan. Jika kita tidak mampu membina dan menjana. Bagaimana Ramadan mengajar mata kita? Bagaimana Ramadan mengajar mulut kita? Bagaimana Ramadan mengajar telinga kita? Bagaimana Ramadan mengajar anggota panca indera kita yang 7, yang utama? Tak, bagaimana? Adakah kita dengan Ramadan kita dapat mengawal mata kita? Adakah di bulan Ramadan mengajar kita bagaimana kita dapat mengawal dan menjaga lidah kita daripada bertutur dan bercakap perkara yang karut-marut? Sebagaimana Nabi kata, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak jaga kata mulut dia daripada masih bertutur dengan perkara-perkara yang bukan-bukan, perkara keji, perkara nipu dan sebagainya, maka orang sedemikian, kata Nabi, laisa lillah, Allah tidak berhajat orang yang sedemikian dia meninggalkan makan minum. Mana tak payah puasa dah senang. Jadi muslimin yang dirahmati sekalian, untuk tenang seketika kita dengar azan. Dengar ceramah naik. Baik muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan bulan Ramadan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil manfaat dan kebaikan-kebaikan daripada kedatangannya.
dan kita tidak tersenarai daripada apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan rugi ataupun celaka itu. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ketika datangnya Ramadan ataupun di bulan Ramadan, marilah sama-sama kita belajar dan kita mengambil pengajaran melalui pesanan dan peringatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sebahagian ataupun ada dari kalangan tuan-tuan yang mungkin minat dengan sesuatu daripada dunia, tak, mungkin A minat dia masak, maka dia masak, kerja dia masak, seronok dia dapat masak, maka jadikanlah diri kita seronok sebagaimana seronoknya masak itu dengan seronok sebagai hamba kepada Allah. Jika tuan-tuan ataupun dari kalangan tuan-tuan ada yang minatnya cerita politik, kan? Ada orang cerita politik pagi sampai cerah pun tak apa, tak ngantuk, maka jadikanlah diri kita sebagai salah seorang yang seronok, tidak mengantuk ataupun teruja ketika mana kita bicara tentang Allah, tentang ketuhanan ataupun berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dari kalangan kita ataupun kalangan tuan-tuan yang rasa seronok dengan cerita ekonomi, cerita pendidikan, cerita apa segala perkara yang tuan-tuan seronok, sama ada sukan atau sebagainya, maka biarlah juga kita rasa teruja dan seronok bila kita cerita tentang hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita rasa mata kita benar-benar membawa dan menjadikan kita sebagai hamba kepada Allah. Biarlah mulut dan telinga atau panca indera kita yang lain, termasuk tangan, termasuk kaki, termasuklah perut kita, kemaluan kita, sebagaimana yang disebut oleh ulama panca indera anggota besar ini, biar kita guna dan manfaat sebagai seronoknya kita sebagai salah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika saya sebut tadi, sebab apa ulama sebut, Nabi sebut sebahagian daripada mereka yang berpuasa, mereka hanya dapat lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Siapa? Wallahu alam. Ini kita kena tanya diri masing-masing. Adakah puasa aku dulu jika sekarang kita berusia 40 tahun? Tak, kita tolak umur kita 10 tahun, daripada umur 10 sampailah 40, 30 tahun dah berpuasa. Adakah puasa kita 30 tahun itu benar-benar mendapat nilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jika kita sudah berusia 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ataupun berapa dah tahun kita berpuasa, apakah puasa yang telah kita tunai dan laksana itu benar-benar sebagaimana yang difardu, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah sama-sama kita baiki, kita muhasabah. Jangan tengok diri orang lain, tengok diri kita dengan berpandukan kepada pesanan dan peringatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tadi saya sebut Nabi kata ramai orang puasa yang dia dapat ialah lapar dan dahaga. Siapa puasa? Nabi sebut ramai orang puasa, dia rasa lapar dahaga je dia dapat. Tak ada apa-apa. Siapa tu? Adakah kita ataupun siapa? Kalau bukan kita, bukan ahli keluarga kita, bukan orang taman kita, bukan orang negeri negara kita, bukan orang bangsa kita, siapa? Takkan Nabi sebut bohong je? Tak, Nabi tak sebut saja-saja, ada benar. Tak. Begitu juga jika Nabi sebut celaka, Nabi sebut rugi orang yang bersempat bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat sesuatu. Siapa juga mereka? Tak. Siapa yang Nabi kata orang tu berada bulan Ramadan tapi kosong, tak dapat apa-apa? Siapa? Tak. Jika bukan kita, bukan keluarga kita, bukan bangsa kita, bukan kawan-kawan kita, siapa mereka yang Nabi sebut? Kalau benda tu tak Nabi sebut saja, sudah tentu Nabi ni sebut bohong. Sedangkan kita wajib percaya baginda Nabi SAW bersifat sidik, bersikap benar. Tak, Nabi menyampaikan perkara yang benar. Tak, Nabi tidak sebut perkara yang bohong. Tak.
Nabi bukan manusia biasa. Nabi manusia tapi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa sifat yang mulia. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa sebut tadi ada 3 perkara. Perkara yang pertama, Nabi Isa kata amrun, perkara tu jelas, rushdun, baik dia jelas. Jadi di antara cakap benar dengan cakap bohong, mana yang lebih baik? Antara kita jadi hamba kepada Allah, di antara kita baca Quran dengan kita menghayati ayat-ayat suci Al-Quran, mana lebih jelas baiknya daripada kita baca benda-benda lain. Kita duk baca yang saing kita, kawan kita tulis dalam WhatsApp, kawan kita hantar mesej dan sebagainya. Mana lebih baik? Dan perkara yang kedua kata Nabi Isa, wa amrun. Satu perkara lagi yang kedua, qad tabayyana laka ghayyuhu. Jelas juga akan keburukannya. Yang jelas baik, jelas nyata dah. Yang kedua, perkara yang jelas buruk dia. Maka Nabi Isa kata fajtanibhu, ghayyuhu, benda buruk, maka kita kena, dia kata ijtanib, kena hindar. Kita kena jauh, kita kena elok. Elok daripada mana? Sekiranya benda itu melalui mata, jangan tengok. Jika benda buruk itu melalui telinga, jangan dengar. Sebab telinga ni dia bukan suruh tengok, dia suruh dengar. Benda buruk melalui apa kita dengar? Benda buruk jikanya ia melalui lidah, jangan sebut. Jika melalui mana? Melalui mulut, jangan makan. Jangan minum. Benda tu benda apa? Benda ghaib, benda buruk. Jadi Nabi kata, Nabi sebut benda buruk kena jauh. Jika buruk itu datang melalui mata, jangan tengoklah. Datang melalui telinga, jangan dengar. Datang melalui mulut, sama ada jangan sebut ataupun jangan makan, jangan minum. Datang melalui tangan, jangan ambil, jangan sentuh. Datang melalui kaki, jangan jangkau, jangan pijak, ataupun jangan sebagainya berhubung dengan anggota-anggota kita. Jelas benda tu katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin, sahabat-sahabat semua, benda baik, benda buruk jelas. Begitu juga dalam hadis Nabi sebut al-halal bayyin. Benda halal jelas, benda tak halal pun jelas. Al-halal bayyinun, al-haram bayyin. Yang halal jelas, yang tidak halal, yang haram pun jelas. Dan yang ketiga Nabi sebut, dia kata wa amrun qadishtu biha. Satu perkara tidak jelas. Ushtubiha. Sama, ragu. Tidak jelas. Tidak ada. Maknanya dia tidak ada dalil. Tidak ada nas. Tidak ada hadis. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan dia tu halal ke tidak halal. Dia mengatakan benda tu haram ataupun tidak. Tidak ada. Maka dia kata maka hendaklah fasallim, ataupun hendaklah kita serahkan benda tu, benda yang tidak jelas itu, kepada alimihi, orang yang pakar mengenainya. Kita serah benda yang tu. Kita ni benda yang tak jelas tu kita pakar duduk sungguh. Tak apa, tak ada hadis, tak apa, sungguh benda tu. Bersungguh pada benda yang jelas. Benda yang tidak jelas jangan bersungguh, biar je. Sebab itu Nabi sebut da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Perkara yang tidak ada kena mengena, tidak berurusan dengan kita, tinggal. Nabi da' ma yaribuk, benda yang meragukan kamu tinggal. Ila ma la yaribuk, kepada perkara yang kamu tidak ragu. Macam kita buat sembahyang, kita ragu rakaat 2, 3. Di antara 2 dengan 3 ragu. Yang 2 confirm atau 3 confirm? Dah tentu 2 confirm. Ragu 3. 2 ke 3? Ragu 3. 2 confirm dah. Maka ambil confirm. Tak. Ambil 3. Ragu 3, ambil 3. Tak jadi. Ragu tentang air sembahyang. Ada sembahyang ke tak? Balik tadi. Sebelum ragu tu, ada ke tidak air sembahyang? Tak. Tadi masa solat maghrib memang ada air sembahyang. Dah lepas solat maghrib ada benda tak menyebabkan air sembahyang jadi batal? Tak ada. Tak ragu lah. Kalau tadi lepas solat maghrib tadi, kentut. Kentut tak ragu lah. Ambil tak ragu. Begitu juga dalam kita makan, minum, buat, sebut, lihat, dengar, semua sekali Nabi sebut kita kena tinggal. Kita kena jauh daripada perkara yang meragukan.
dan ambil perkara yang tidak meragukan. Semoga kita lebih bahagia, kita lebih rasa seronok dengan agama dan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedemikian kita berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, itulah saya rasa dapat saya sebut kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Meminta maaf tak baca tafsir yang biasa kita mengaji sambung semua oleh kerana sempat dengan Ramadan ni saya rasa saya sebut benda ni lah. Walaupun mungkin ada dah pengkuliah lain, ceramah lain sebut, cuma daripada saya kongsi bersama dengan tuan-tuan. Bila datang Ramadan, ingat lagi sekali saya sebut bahawa berdatangnya Ramadan bukan sekadar untuk tidak makan dan tidak minum. Jika kita manusia berpuasa hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, maka itulah yang disebut oleh ulama. Bukan kata kita manusia, lembu pun boleh tak makan tak minum. Jadi kalau kita sekadar tak makan tak minum saja berpuasa, lebih kurang lembu ya, lebih kurang. Bahasa tu kasar, tapi biar bunyi kasar sikit. Jadi kalau tuan-tuan puasa sekadar meninggalkan makan minum, tak jaga benda lain, lebih kurang lembu ya. Lebih kurang lembu ya. Tak ada beza mana kita manusia dengan lembu kalau macam tu. Biar ada erti kita berpuasa memberi makna yang Allah sebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut dengan berpuasa. Adakah bila kita tidak makan tidak minum kita akan jadi orang yang bertakwa? Allah kata Allah fardukan puasa kepada kita. Akhir tu Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mulia sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Jadi saya tanya tuan-tuan sahabat-sahabat semua, adakah dengan sekadar kita tidak makan tidak minum kita akan jadi orang yang bertakwa? Dah tentu saya rasa jauh sama sekali. Kan? Oleh itu sama-samalah, mainlah sama-sama kita berazam, pasang niat betul-betul. Saya sebut dah tadi. Tak, niat bukan saja untuk sembahyang. Niat bukan saja untuk puasa, bahkan kita beragama juga perlu niat jelas, biar betul. Kenapa aku beragama Islam? Kenapa aku beriman kepada Allah? Niat tu biar betul. Kalau tak ada niat, betulkan niat malam. Niat beriman tu kenapa? Kenapa tuan-tuan beriman? Kenapa tuan-tuan beriman kepada Allah? Kenapa tuan-tuan beragama Islam? Tak tahu. Sebab mak ayah saya beriman, saya pun beriman. Tak. Biar ada niat betul. Tak. Bagaimana Nabi sebut, tak, likulli mri'im manawa tadi. Bagi setiap seseorang dari kalangan kita, apa yang kita niat. Jadi niat apa? Itu kena betul. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sekadar itu daripada saya minta ampun dan maaf kerana adanya kasar bahasa atau perkara-perkara yang tidak bagus yang saya sampaikan. InsyaAllah ada masa dan ketika kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghits wa narju. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui akan segala sesuatu dan segala sesuatu berlaku dengan kehendak dengan izin-Mu jua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan kami sedar ataupun tidak. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun kami tidak sengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau buka pintu hati kami, Kau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, Kau buka minda kami dan Kau curah ke dalam sanubari kami ilmu pengetahuan yang memberi kebaikan dan manfaat untuk hidup dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan ilmu yang Kau berikan kepada kami walau ia sekelumit cuma menambah dan mengukuhkan keimanan kami, meningkat dan memartabatkan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, perhambaan kami kepadamu. Semoga dengan demikian ya Allah,
kami diberi kemuliaan dan kejayaan di dalam kehidupan dunia, jua kejayaan dan kemuliaan apabila kami berada di akhirat sana bersama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama para siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sakibaki hari bulan Sya'ban ini, ya Allah, Kau berikan kebaikan dan keberkatan kepada kami dengan kesihatan yang baik, tubuh badan, akal, fikiran, rohani, jasmani, mental, dan segala yang Kau berikan kepada kami ianya membawa kepada kebaikan. Dan kami berada nanti di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dengan kesihatan yang baik, dengan semangat yang baik, dengan kemahuan, dengan kehendak yang baik, dan kami dapat melaksana dan menunaikan ibadat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Muka kami keluar daripada Ramadan kelak, kami keluar sebagaimana keluarnya seorang bayi daripada perut ibu tanpa dosa dan noda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.